Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang dengan taufik dan hidayahnya kita dapat lagi untuk meneruskan siri perbincangan dalam subjek Usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak berbincang berkaitan dengan satu tajuk dalam bab sirah bagi tingkatan 4, iaitu pelajaran yang ketiga, yang mana tajuknya adalah Adab tarbiyatul aulad. Okey, adab mendidik anak-anak. Okey, bagi tajuk ni kita akan tengok berkaitan dengan mafhum tarbiyatul aulad. Apakah maksud mendidik anak-anak itu? Okey, inna mafhum tarbiyatul aulad huwa far'u min tarbiyatil fardil ladzi yas'al Islam li'adaduhu wa takwinuhu liyakuna aduwan nafi'an wa insanan salihan fil hayat. Iaitu maksud mendidik anak-anak adalah salah satu cabang ataupun salah satu metod daripada mendidik individu yang dikehendaki oleh Islam dalam menyediakan anggota yang bermanfaat dan manusia yang soleh dalam kehidupan. Maksudnya, mendidik anak-anak itu adalah salah satu cabang daripada mendidik seseorang ataupun mentarbiah ataupun membina satu personality individu itu ke arah apa yang telah diperintahkan oleh Islam, yang dikehendaki oleh Islam, dalam cara menjadikan dia tu seorang insan yang bermanfaat, atau seorang insan yang soleh di dalam kehidupan. Dalilun nakli an adab tarbiyatil aulad. Apakah dalil-dalil dia? Okey, dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari siksaan api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhakai Allah dengan apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Okay. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan supaya kita menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Bila turunnya ayat ni, Saidina Umar pun pergi jumpa dengan Nabi. Dia jumpa dengan Nabi ketika Nabi memberitahu para sahabat berkaitan dengan ayat ni. Okay, kita dah jaga diri kita daripada siksaan api neraka. Tapi macam mana kita nak jaga ahli keluarga kita daripada siksaan api neraka itu? Lalu Rasulullah pun menjawab, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pesan kepada ahli keluarga kamu buat perkara yang disuruh oleh Allah dan tinggalkan larangan Allah. Okey, dan daripada hadis Nabi SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu
berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu maulidun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak-anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka ibu bapanya lah yang mencorakkannya sama ada kepada Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Maksudnya keadaan seorang anak itu dilahirkan atas dengan keadaan yang fitrah, yang suci, yang bersih. Cuma macam mana cara nak mencorakkannya itu terpulang kepada ibu bapanya. Okey. Dan seterusnya, tariqat turukul tarbiyatul aulad. Okey. Cara-cara ataupun cara-cara untuk mendidik anak-anak. Dia ada beberapa perkara, ada beberapa cara lah. Yang pertama, tarbiyatu al-waladu bil qudwah. Okey, dengan mendidik anak-anak dengan kasih sayang. Tarbiyatul atfal bil qudwah takuna bi qudwatil abawaini wa qudwatir rafaqatus salihah wa qudwatul muallim wa qudwatul akhul akbar wa rabatul walad bi sahibil qudwatul azim Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Okey, mendidik anak-anak dengan contoh ikutan yang baik adalah dengan ikatan terhadap kedua ibu bapanya dan ikutan sahabat yang baik ataupun ikutan terhadap guru dan saudara yang lebih besar dan mengaitkan kanak-kanak dengan ikutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dekat sini kita dalam mendidik anak-anak ni kita perlu menjadi ibu bapa yang baik supaya dia ikut perangai kita. Kemudian bersahabat dengan orang-orang yang baik supaya dia ikut perangai sahabat tu. Sebab kalau siapa yang bersahabat dengan orang yang jual minyak wangi, maka bau harum dia tu akan melekat pada kita. Siapa yang contohnya kata berkawan dengan tukang besi, maka cebisan-cebisan besi itu akan terkena kepada baju kita. Maksudnya dengan siapa kita berkawan, itulah cerminan bagi diri kita. Okey, kemudian ikutan dia, anak-anak ni dia akan ikut kepada perangai guru-guru dia, saudara-saudara dia, adik-beradik dia yang lebih besar, dan kita kena ikut kuduah ataupun ceritakan kepada anak-anak itu berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, at-tarbiyatu bil mau'izah. Pendidikan ataupun mentarbiah anak-anak itu dengan cara mau'izah, nasihat. Okey. Innal Qur'anul Karim mali'u bil ayatil lati tattakhizu uslubul wa'zi asasan liman hajid da'wah wa tariqan ilal wusul li islahul afrad. Iaitu Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang menggunakan gaya bahasa, nasihat dan asas sukatan dakwah dan jalan untuk memperbaiki individu. Okey. Dalam Al-Quran itu sendiri telah banyak sangat ayat-ayat berkaitan dengan nasihat, teguran yang kita boleh ambil sebagai pengajaran untuk menjadikan kita ni orang yang berilmu dalam mendidik anak-anak dan memperbaiki ataupun mencorakkan diri anak-anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tarbiyatul walad bil adah as-salimah, iaitu mendidik anak-anak dengan persekitaran yang baik. Okey. Idza tawaffara lil waladu amah at-tarbiyatu wa amilul bi'ah ma'al fitratis salimah al-mauludu biha
fa inna dzalika lahu asarut tayyib wa nash'atu sahihatu wa tartibul bil 'adah takuna bit taqlid wa ta'wid, iaitu kanak-kanak secara umumnya akan mendapat pendidikan daripada faktor persekitaran dia secara fitrah yang elok dan terlahir darinya. Sesungguhnya yang demikian itu memberi kesan yang baik, perkembangan yang sihat dan adab yang baik adalah dengan ikutan. Maksudnya anak-anak itu akan membesar, dia akan membesar dengan cara apa yang berlaku di persekitaran dia. Kalau baik persekitarannya, maka baiklah akhlaknya. Kalau dia membesar dalam keadaan persekitaran yang tidak baik, dia tengok mak ayah dia, adik-beradik dia, persekitaran dia, dengan siapa dia berkawan. Kalau baik semua tu, maka baiklah akhlaknya. Kalau tak baik ataupun persekitaran dia tak elok, maka dengan cara tak eloklah dia membesar. Okay? Sama-sama kita menjadi orang kata role model kepada anak-anak ataupun adik-adik yang masih kecil, supaya dia tidak terikut-ikut dengan persekitaran yang buruk. Kita cuba untuk buat ataupun bina satu persekitaran yang baik supaya mereka itu membesar dengan cara yang yang baik juga. Okay? Dan kepada siapa yang menonton ataupun tengok video ni, doakan supaya ustaz juga dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Okay? Dan saya rasa sekadar itu saja perkongsian untuk tajuk Tarbiyatul Aulad ni. Apa yang serba sedikit yang terkandung di dalam buku teks kita ni, semoga menjadi pengajaran untuk kita semua, pedoman untuk kita semua, dan menjadi salah satu daripada amalan kita. Dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.